Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Hari ini ada satu lagi tempat yang saya nak buka pada tuan-tuan dan puan-puan, tempat yang cukup bersejarah yang dipanggil sebagai Danau Sisik Mas. Tempat itu adalah di sebelah kiri ni tuan-tuan dan puan. Ada pokok tu, di sebelah bawah tu Danau Sisik Mas yang mempunyai cerita sejarah yang cukup besar. Saya tidak boleh nak masuk sampai ke dalam sebab hutannya sudah mampat sampai ke dalam, dan saya dinasihatkan sampai ke setakat ini saja tuan-tuan dan puan. Danau Sisik Mas ini ceritanya tuan-tuan dan puan cukup besar. Satu ketika itu danau itu cukup luas dan besar. Tempat ikan berlinangan di situ. Apabila dipancar oleh cahaya matahari, seolah-olah sisiknya itu seperti emas. Ya, seperti emas. Dan di situ juga tempatnya datuk-datuk undang. Apabila dikerjankan ataupun ditabalkan akan datang menziarahi tempat ini. Dan paling meriah pada ketika itu, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian pada ketika itu datang seorang hamba Allah daripada Sumatera Minangkabau, iaitu Tok Pidano, tinggal di kawasan ini. Dan dia meninggal dunia pun di kawasan ini. Kalau dicari, makamnya mesti ada di tepi tebing Danau Sisik Mas ini. Kerjanya setiap hari adalah menangkap ikan, mengair ikan, menangkap ikan. Dan ikan itu ditukarkan dengan penduduk di sini. Dan cukup untuk secupak beras dan segenggam garam. Itu saja. Walaupun ikannya lebih, dia nak setakat itu saja. Seorang yang lurus dan seorang yang baik. Suatu hari, tuan-tuan dan puan, apabila dia pergi menangkap ikan, dia terpancing rantai emas. Timbul perasaan tamak pada ketika itu, maka ditarik-tarik sampai ke dalam sampan, dah hampir penuh. Seorang budak duduk di atas berkata, maknanya, dia suruh potong. Ya, dia suruh potong rantai itu, jangan ambil lagi. Tapi oleh kerana ada perasaan tamak haloba, maka kapalnya, perahunya tenggelam. Apabila tenggelam, kakinya seolah-olah ditarik, walaupun dia berjaya berenang. Dan dia dijumpai oleh orang kampung dan dimakamkan di sini, tuan-tuan dan puan. Dan tempat ini juga ada mempunyai mistik yang cukup hebat. Tempat orang-orang di sebelah sini dahulu meminjam pinggan mangkuk. Tetapi oleh kerana melanggar perjanjian, maka tidak boleh pinjam lagi tuan-tuan dan puan. Dan kawasan ini dulu ada juga dikatakan sebagai kampung pelebar. Tempat ada orang mendiami kawasan ini. Tak tahu apa sebab ceritanya, maka dia berpindah di sebelah seberang. Namanya Kampung Sewa Raja. Yang ada kaitan dengan almarhum Raja Melewah. Maknanya di tepi, di situ ada jambatan, ada sungai. Tempat perahu ulang-alik, kapal ulang-alik, maknanya berdagang di situ. Dan apabila berhenti di situ dan naik sampai ke sini tuan-tuan dan puan. Dan kesemuanya ini adalah sawah. Sekarang dah ditanam dengan kelapa sawit. Ya, Sungai Rembau ataupun Sungai Kuala Dadih di situ. Kalau kita tengok keadaannya cukup besar. Hari hujan hari itu cukup dalam, daripada atas sampai ke bawah. Dan inilah suasana yang terdahulu tuan-tuan dan puan. Dan ini adalah satu sejarah. Ya, kalau diungkap balik, ini sebagai satu pelancongan sejarah. Ya, sebagai satu pelancongan sejarah yang boleh kita mantapkan semula, kita kaitkan dengan istana replika Raja Melewah yang ada di sebelah hadapan sana, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, tuan-tuan dan puan, saya tidak ada tujuan apa-apa untuk nak membuka cerita ini, sekadar untuk meneruskan kisah-kisah sejarah. Sebab di sebelah hujung daripada kolam ni dulu diberitakan ada tempat orang melombong. Cina melombong timah. Jadi maknanya ada hasil-hasil bumi di sini. Jadi ada adab-adabnya yang perlu masuk di sini. Saya sendiri pun masuk di sini melalui orang-orang yang tertentu sehingga sampai di sini, menunjuk di sini. Dan tidak ada tujuan apa-apa tuan-tuan dan puan sebagai untuk mengingatkan sejarah lampau yang pernah ada, yang pernah berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Pelancongan sejarah, pelancongan warisan yang perlu kita kaitkan
dengan istana replika dan tempat-tempat yang lain. Dan mohon ampun dan maaf, jangan lupa like, share dan subscribe Raja Trombo Official, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Bye-bye.